Buletin Didik 27 Februari bersama saya Nur Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Program Dwi Bahasa DLP wajar diteruskan jika pelaksanaannya mengikut garis panduan sebenar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan. Namun perlu dipastikan bersifat pilihan dan bukan paksaan kepada sekolah. Menurut Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP Aminuddin Awang, negara mempunyai pelbagai kategori sekolah selain kepelbagaian dalam aspek kemampuan dan kesediaan termasuk dalam konteks untuk melaksanakan DLP. Jelas beliau, status DLP sendiri hanyalah sekadar sebuah program dan bukannya bersifat dasar. Justru pelaksanaannya yang bersifat program adalah pilihan dan bukan paksaan. NUTP bimbang jika paksaan dibuat terhadap guru untuk mengajar dalam program ini sehinggakan mereka tertekan. Menjelas lanjut, Aminuddin berkata kriteria sekolah layak melaksanakan DLP adalah yang mempunyai sumber mencukupi. Contohnya, guru yang memenuhi kriteria untuk mengajar subjek sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Sekolah terbabit juga perlu mempunyai bilik darjah atau bilik khas yang mencukupi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran DLP. Pihak sekolah juga perlu menerima sekurang-kurangnya 15 permohonan secara bertulis daripada ibu bapa atau penjaga sebelum kelas yang melaksanakan DLP boleh dibuka. Seorang guru prasekolah di Sekolah Kebangsaan Serikaya di Bota mengambil inisiatif menubuhkan kelab tarian dabus bagi memupuk minat generasi muda terhadap tarian tradisional negeri Perak itu. Meskipun tidak belajar secara formal dari mana-mana kelas tarian, itu tidak menghalang Cikgu Aliah Jamaluddin untuk berkongsi minat dengan murid-muridnya. Beliau berkongsi pengalaman terlibat dalam tarian dabus yang seterusnya tercatat dalam Malaysia Book of Records beberapa tahun lalu telah menimbulkan minat yang mendalam terhadap seni tarian ini. Cikgu Aliah juga bimbang tarian tradisi masyarakat negeri Perak ini akan lenyap kerana ia semakin dilupakan. Tarian ini elok dikekalkan dan diperluaskan kepada generasi muda supaya diorang tahu inilah tarian tradisional terutama masyarakat Perak Tengah. Diorang kena tahu tarian ni, kena tak boleh daripada kecil dah ajar sampai besar diorang tahu dah. So nanti generasi yang akan datang boleh menarikan tarian ni dengan lebih baik lagi. Tambahnya, tarian dabus asalnya mempunyai banyak langkah. Namun bagi kesesuaian untuk tahap murid sekolah rendah, beliau hanya mengajar 10 teknik asas kepada mereka. Alat khas yang dinamakan anak dabus juga diubah suai sedikit kerana alat yang sebenar mempunyai hujung yang tajam dan berisiko terhadap keselamatan pelajar. Sementara itu, salah seorang murid terlibat, Umairah Mahfuza Rizwan, mengakui antara cabaran tarian dabus adalah perlu menghafal banyak langkah. Susah sikit lah sebab dia kena banyak step. Lepas tu anak dabus tu dia macam berat sikit. Umairah yang sebelum ini tidak tahu langsung mengenai tarian dabus, kini berminat untuk terus mempelajarinya bersama rakan-rakan. Kerja khusus merupakan antara kaedah mempersiapkan pelajar untuk menghadapi alam pekerjaan. Bagi pelajar dari Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Mara UiTM Puncak Alam, penghasilan wow dan ukiran kayu secara tidak langsung membantu meningkatkan kreativiti sebagai bakal pendidik. Menurut pelajar semester kelima jurusan Pendidikan Seni dan Reka Bentuk Muhammad Hakim Aizat Mat Jusoh, meskipun ia sebahagian daripada tugasan bagi subjek kraf, reka bentuk dan masyarakat, dia tidak sabar ingin berkongsi ilmu tersebut dengan bakal muridnya kelak. Untuk penghasilan wow, kami berfokus kepada motif dan dekorasi pada wow itu sendiri. Okey, saya sangat teruja dalam menghasilkan kraf wow bulan dan tidak sabar untuk berkongsi kepada bakal murid saya nanti di sekolah nanti. Perasaan itu turut dikongsi Nur Farah Ain Kamarudin yang berpendapat aktiviti seperti ini dapat membantunya sebagai bakal pendidik untuk mendekati muridnya nanti. Saya berasa seronok dapat mempelajari aktiviti kraft dalam subjek ini kerana saya dapat mengenali secara asas tentang penghasilan ukiran kayu, wow bulan, batik canting dan juga batik teknik tie and dye secara fizikal. Bagi Ahmad Syuki Abdul Rahman pula, pengalaman menghasilkan ukiran kayu dari mula hingga akhir amat berharga kerana ia melibatkan proses yang agak rumit. Ia merupakan satu aktiviti di mana kita sebagai pendidik di masa yang akan datang perlu menguasai dan juga menghasilkan pelbagai jenis kraf mengikut silibus.
Tambahnya, tugasan itu turut memberi ruang kepadanya untuk mengetengahkan dan menghasilkan pelbagai jenis kraf tradisional Melayu. Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajar Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mahu semua pemimpin dan ahli Persatuan Pandu Puteri Malaysia PPPM menerapkan dan mempraktikkan sepenuhnya program Persatuan Pandu Puteri dan Pengangkat Puteri Sedunia WAGGGS. Ia bertujuan untuk menangani isu-isu semasa berkaitan kanak-kanak, remaja dan wanita. Tunku Azizah yang juga penaung diraja PPPM bertitah model kepimpinan WAGGGS dapat membentuk ahlinya menjadi insan yang berdisiplin tinggi dengan akhlak terpuji, seterusnya menjadi contoh dan tonggak kepada kepimpinan negara pada masa hadapan. Program Stop the Violence yang diberi penekanan dalam WAGGGS misalnya berupaya membantu menangani keganasan terhadap wanita, kanak-kanak dan remaja perempuan yang menerusi aktiviti peningkatan kesedaran, sokongan pendidikan serta penyelidikan dalam komuniti. Seramai 2,000 ahli dari 18 cawangan seluruh negara menghadiri sambutan Hari Peringatan Sedunia Peringkat Kebangsaan anjuran PPPM di Terengganu yang bertemakan Dunia Kita, Masa Depan Kita yang Damai, Persekitaran dan Keamanan. Raja Pemaisuri Agong turut mengingatkan semua pemimpin dan ahli PPPM supaya berkongsi ilmu program Surf Smart dengan masyarakat. Ia bertujuan memperkasa dan menggalakkan penggunaan internet secara bertanggungjawab dan selamat. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memperkenalkan inisiatif industri dalam kampus IOC sebahagian daripada usaha memberi pendedahan industri yang sebenar kepada graduan institusi pengajian awam. Menurut Ketua Setiausahanya Datuk Seri Abdul Razak Jaafar, inisiatif itu dipadankan dengan garis panduan kriteria penarafan berteraskan IOC bagi mempersiapkan graduan dengan ilmu yang menepati kehendak pasaran kerja semasa. Kita ni Jabatan Kerajaan agak terhad dari sumber kewangan. Kadang-kadang ada peralatan kita yang agak tertinggal dan kemajuan teknologi ini agak cepat. Jadi kita perlukan sokongan dan juga bantuan daripada pihak industri yang mana mereka boleh membantu menyediakan peralatan yang lebih canggih untuk kemudahan pelajar kita. Kerjasama yang ini kita harapkan dan kita akan perkembangkan lagi untuk tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. 5 buah IOC rintis katanya diisytiharkan dengan penyelarasan dilakukan Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPP KK. Penerapan IOC ini akan melibatkan institusi terpilih bagi kesemua 36 politeknik dan 105 kolej komuniti di seluruh Malaysia. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Razak melancarkan IOC dan garis panduan kriteria penarafan berteraskan IOC JPP KK edisi 2023 yang berlangsung di Kolej Komuniti Baling. Turut hadir pada program ini ialah Timbalan Ketua Pengarah Perancangan JPP KK Muhammad Rumzi Mamat. Setiap kali musim cuti sekolah, aktiviti berkatan sering diadakan pada skala besar bagi menjimatkan kos yang dianggarkan mencecah RM150 seorang jika ke klinik swasta. Di Sabah, lebih 40 kanak-kanak menyertai majlis berkatan beramai-ramai di Kampung Batu Payung, Tawau yang kembali diadakan selepas tertangguh kerana COVID-19 sebelum ini. Seramai 45 kanak-kanak berusia antara 7 hingga 12 tahun yang mendiami kawasan penghampiran menyertai program berkenaan yang berlangsung di Masjid Nurul Hidayah, Kampung Batu Payung. Mereka yang ditemani ibu bapa masing-masing terlebih dahulu mengikuti aktiviti bersiram oleh pasukan bomba dan penyelamat Tawau. Program adalah anjuran bersama Kesatuan Rukun Tetangga Kampung Batu Payung dan Jawatan Kuasa Masjid Nurul Hidayah. Alhamdulillah untuk anak-anak kan. Lagipun program begini baguslah untuk penduduk-penduduk kampung. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu kan. Mula-mula memang mau bawa pergi klinik, tapi ada program begini, saya bersyukurlah. JK Masjid, dia bagi tahu ada inilah program ni, khatam ramai-ramai. Alhamdulillah, bersyukurlah. Semoga program ini akan berterusan dan berlanjutan ya kepada penduduk kampung Batu Payung. Program dirasmikan oleh Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titikan. Acara tradisi ini turut diselitkan dengan sambutan Maulidur Rasul.
Perusahaan tembikar di Kampung Mambung, Kuala Krai, Kelantan terkenal sejak hampir 60 tahun lalu. Namun kini ia hampir pupus di mama zaman dan tidak lagi diwarisi dalam kalangan penduduk kampung. Uniknya, tembikar Mambung ia menggunakan sumber tanah liat yang didapati di kawasan berdekatan memandangkan perkampungan ini berada di pinggir Sungai Kelantan. Satu-satunya pengusaha tembikar yang masih ada, Halimah Cik Said berkata, biarpun satu ketika dahulu Kampung Mambung dikenali dengan hasil kraft tangan tembikar, kini ia bukan lagi punca pendapatan penduduk. Salah satu faktor pembuatan tembikar ini agak rumit dan orang muda tidak berminat untuk mempelajari serta mewarisinya. Tembikar Mambung perlu dibakar dan dibentuk terlebih dahulu bagi memastikan ketahanan dan kalis air sebelum dipasarkan sebagai barangan kraft tangan. Malah Halimah sendiri mengakui dia kini hanya mampu menghasilkan produk tembikar yang ditempah. Umur 15 tahun awak tembikar. Masa-masa sekarang. Belajar daripada tok tua. Masa apa kalau ni? Kalau ni tak buat adalah orang ada orang permintaan kat kita buat. Sebulan. Kita boleh pukul rata, boleh kata pukul 300 lah 300 sebulan. Ya kita bakar tu ada punuh, ada gapo pula. Tak ada. Tak ada sorabuk. Perusahaan ini diteruskan oleh anak dan menantunya. Namun mereka menggunakan acuan yang telah dibeli mengikut bentuk dan ukiran tersendiri daripada mesin khas. Antara produk yang ada ialah belanga, tabung ukiran, labu air, buyung, cerik dan pengukus. Harga yang dikenakan untuk setiap hasil kraft tangan ini lebih murah berbanding kedai-kedai kraft tangan, iaitu sekitar RM10 hingga RM70 bergantung kepada jenis ukiran dan saiz. Antara perbezaan tembikar Mambung dengan tembikar tradisional lain adalah kualiti tanah liat yang lebih baik dan mampu mengeluarkan kilauan selain memberi tambahan rasa kepada makanan. Pendidikan adalah pembelajaran sepanjang hayat. Meskipun sudah lanjut usia, ia bukan penghalang seorang wanita warga emas untuk bersekolah. Malah pada usia 87 tahun, Zubaida Abdul Ilal tidak segan untuk mula belajar membaca dan menulis. Di sebuah sekolah rendah di Menofia, Mesir, Zubaida tekun belajar bersama rakan-rakannya yang lebih muda. Ibu kepada 8 orang anak dan 13 cucu ini menyimpan impian untuk bersekolah sejak kecil, namun dihalang oleh ayahnya yang tidak membenarkan anak perempuan untuk ke sekolah. أنا كان نفسي أتعلم. أبويا مو صعيدي مش راضي يخليني أتعلم. يابا نتعلم قال لا البنات غلط. الصبيان علمهم. ورجعنا تاني لما لقيت فرصة الأبلة أمريكان قلت لها خش. قالت لي أجيلك لغاية تتعلم. قلت لها لا ده أنا هاجي لحد المدرسة عشان أحس إن أنا جاية المدرسة. وكان نفسي أقعد على تختة والله. وأول ما خشيت قلت والله كان نفسي أقعد على تختة. لا تأخرتش في حاجة. الواحد عايز يبقى حاجة في الدنيا. مش واحد يسحبه ويمشي. بس دي الحياة. Bagi memastikan semua anak-anaknya mendapat pendidikan yang baik dan tidak berhenti sekolah, Zubaida pernah menjual barangan di tepi jalan berhampiran sekolah mereka untuk mengawasi sendiri anak-anaknya. Menurut guru sekolah Zubaida, dia juga seorang yang gigih dan cintakan ilmu pengetahuan. Zubaida bukan saja merancang untuk menamatkan pelajaran dan mendapatkan sijil, dia turut menggalakkan orang lain seusianya untuk belajar. Kehadiran bintang Korea Selatan Park Seo Joon di Malaysia menggegarkan sebuah pusat beli belah di Petaling Jaya, Selangor baru-baru ini. Bukan saja ini kali pertama beliau datang ke Malaysia, peminat juga sudah menunggu bertahun-tahun untuk bertemu pelakon kesayangan mereka itu. Malah ada yang tiba di venue tersebut seawal jam 7 pagi. Seo Joon membuat penampilan eksklusif selaku duta dan sahabat Milo bagi mempromosi gaya hidup aktif dalam kalangan penggemar minuman berkenaan. Slogan kempen ikonik yang diungkapkan oleh aktor tersebut mengundang sorakan gemuruh peminat. minum Milo.
Meskipun hanya muncul selama 1 jam, 300 pemenang bertuah yang terpilih menerusi peraduan khas menganggap ia sebagai mimpi jadi kenyataan. Kolaborasi dengan selebriti popular itu dimeterai sejak Ogos tahun lalu. Turut hadir pada acara tersebut ialah Tengku Pemaisuri Selangor, Tengku Pemaisuri Nur Ashikin serta legenda badminton negara Datuk Rashid Siddiq. Manakala penyanyi Aida Jebat membuat persembahan lagu tema Milo, Kitalah Juara bersama Justina Kwan dan Rabbit Mac. Untuk rekod, nama Pak Sojun mula melonjak selepas membintangi K-drama Fight for My Way pada 2017. Beliau juga pernah membuat kemunculan istimewa dalam filem terbaik Oscar 2019, Parasite. Sedikit mengenai filem antarabangsa Everything Everywhere All at Once yang menjadi pilihan gabungan pelakon Hollywood apabila muncul pemenang utama di Anugerah Screen Actors Guild hari ini. Everything Everywhere All at Once menggodol 4 kategori iaitu barisan pelakon terbaik filem, pelakon wanita terbaik menerusi Tan Sri Michelle Yeoh serta pelakon pembantu lelaki dan wanita terbaik menerusi Ke Huy Quan dan Jamie Lee Curtis. Yeoh turut melakar sejarah sekali lagi apabila muncul wanita Asia pertama memenangi anugerah lakonan filem di SAG. Dengan kemenangan tersebut, filem indie itu mengukuhkan statusnya selaku pilihan ramai menjelang anugerah Oscar yang akan berlangsung kira-kira 2 minggu lagi. Hai adik-adik, tahukah adik-adik kita sebelum menyanyi kita akan membuat teknik pemanasan suara. Antara teknik-teknik pemanasan suara adalah solfege. Solfege ini adalah melatih pendengaran kita semasa menyanyi. Dan teknik kedua adalah hissing. Hissing adalah untuk melatih pernafasan kita semasa menyanyi. Teknik ketiga adalah bubbling. Bubbling adalah untuk menyediakan peti suara kita semasa menyanyi. Ready? 1, 2, 3. Bola Sepak Liga Super, 2 perlawanan berlangsung semalam. Negeri Sembilan FC gagal memanfaatkan kelebihan di gelanggang sendiri apabila seri 1-1 dengan Seri Pahang, manakala Selangor FC lega menang tipis 1-0 ke atas Kelantan United. Beraksi di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Selangor menanti kunjungan Kelantan United FC. Pantas melancarkan serangan sebaik perlawanan bermula, Selangor nyata sukar menembusi penting pelawat. Sehinggalah 5 minit terakhir babak pertama, mereka memecah kebuntuan menerusi tandukan kemas pertahanan dari Jordan Yazan Al-Arab susulan sepakan sudut Faisal Halim. Bersambung babak kedua, Selangor menggandakan asakan namun barisan pertahanan Kelantan United kental bertahan. Peluang terbaik Selangor menambah jaringan hadir lewat permainan. Bagaimanapun percubaan ketua pasukan Brandon Gunn sedikit tinggi. Keputusan 1-0 kekal berpihak Selangor sehingga bisa penamat. Di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroy, Negeri Sembilan FC berdepan Seri Pahang FC. Dibimbing bekas pemain handalan Singapura Fandi Ahmad, Seri Pahang mencemaskan pasukan tuan rumah dengan beberapa percubaan pada awal permainan. Bijak menyerap asakan lawan, Negeri Sembilan berjaya menggegar gawang pelawat hasil rembatan kencang dalam kotak penalti Kasang Grande minit ke-21. 8 minit selepas rehat, Pahang berjaya menyamakan kedudukan. Malik Arif yang masuk menggantikan Muhammad Bakiuddin Syams menanduk tepat hantaran David Rowley. Keputusan 1-1 kekal sehingga perlawanan tamat.
Liga Hoki Wanita Kebangsaan Negeri Sembilan menampilkan kelas tersendiri apabila menang besar 5-1 ke atas pasukan Hoki Wanita Terengganu TLHT. Satu lagi pasukan pilihan KPT Unit 10 Thunder pula akur dipaksa seri 2-2 menentang Young Tigress. Tidak banyak yang mampu dilakukan pasukan hoki wanita Terengganu yang berasih di gelanggang sendiri Stadium Hoki Batu Buruk. Seawal minit ke-9, gawang tuan rumah ditembusi Negeri Sembilan menerusi jaringan Nuraimah Shakira Zulkifli. 2 minit berselang, Negeri Sembilan menggandakan jaringan menerusi Fatin Naimah Zaki. Pasukan pelawat menamatkan suku kedua dengan gol ketiga Nuraini Abdul Rashid. Terengganu cuba bersaing menerusi jaringan Fazila Sylvester Silin minit ke-40. Namun Negeri Sembilan menambah 2 lagi gol masing-masing menerusi Fatin Naimah minit ke-44, juga jaringan kedua peribadi Nuraimah Shakirah 2 minit sebelum perlawanan tamat untuk kemenangan 5-1. Di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil berlangsung pertemuan KPT Unit 10 Thunder menentang Young Tigress. Nur Iman Adawiyah Muhammad Syuhaimi mengejutkan KPT apabila membuka jaringan minit ke-14. Suku kedua, KPT memperkemaskan permainan dan berjaya menyamakan kedudukan menerusi Irene Hussein. Giliran KPT di depan 2-1 sejurus kemudian hasil jaringan Nurul Faizah Syafiqah Khalim. Namun, hasrat KPT meraih 3 mata tidak kesampaian. Nur Insyirah Efariza menjaringkan gol penyamaan 2-2 yang Tigress 6 minit sebelum perlawanan tamat. Pelari menara nombor 1 negara So Wai Ching menggegar lagi. Wai Ching meneruskan pencapaian luar biasanya apabila menjuarai saingan menaiki anak tangga menara skil The Strat di Las Vegas, Nevada, Amerika Syarikat. Dalam perlumbaan yang berlangsung lewat malam semalam, So Wai Ching melakukan larian 108 tingkat melibatkan 1,455 anak tangga dengan ketinggian 260 meter dalam masa 6 minit 46 saat. Lebih manis ia menyamai rekod dicatatkan pelari menara dari Mexico Alexis Trujillo pada 2020. Tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi peserta tuan rumah. Mark Ewell mencatat masa 8 minit 42 saat manakala Mark Henderson dengan kepantasan 8 minit 54 saat. Wai Ching menerusi hantaran di Facebook rasminya berazam akan kembali tahun hadapan dengan catatan lebih pantas, sasarannya 6 minit 30 saat. Pameran seni imersif pertama oleh artis Devi Hockney di London mengakhiri Buletin Didik. Saya Nolifah Ghani, salam hormat, kita jumpa lagi.